Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Wanita hari ini, siaran 4 Jun 2009. Dan dah lama saya tak bersiaran dengan Suraya. Sebenarnya ini kali pertama juga saya bersiaran dengan Suraya, dan kabarnya Suraya sakit sebelum ini. Betul tu. Kali pertama kita bersiaran, dan ini hari pertama saya bersiaran setelah 3 minggu bercuti sebab ialah tak sihat kan. Tapi Alhamdulillah saya pun dah pulih sepenuhnya. Alhamdulillah. Dan seperti kita tahu kan, kita tak tahu kan, kita tak dapat diduga bila kita sakit, bila kita sihat kan. Dan segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah ajal dan maut. Jadi selain daripada kita perlu mempunyai persiapan dari segi rohani, kita juga perlu menyediakan wasiat untuk kita tinggalkan harta-harta kita kepada orang-orang yang patut dapat hak kita itu. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang wasiat perebutan harta. Jadi wasiat ni sama ada dia boleh membantu ataupun wasiat juga boleh menggalakkan pergaduhan sesama kita. Betul tu. Jadi ramai yang menganggap wasiat ni perkara yang remeh ataupun ringan. Dan ada juga yang takut untuk membangkitkan isu wasiat ni kerana takut dikatakan kurang ajar ataupun tamakkan harta mereka yang mempunyai harta itu. Itu dia stigma masyarakat kita. Tapi hari ini kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang isu ini bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Tetamu utama kita ada Encik Arifin Sabirin, Ketua Pegawai Eksekutif Wasiah Shop, dan bersama dengan dua lagi tetamu istimewa kita. Iaitu pengarah dan produser yang begitu disegani ramai, iaitu Datuk Yusof Haslam dan juga isteri beliau Datin Fatimah Ismail. Selamat datang diucapkan kepada anda bertiga. Selamat datang. Okey. Jadi berbicara tentang isu wasiat ni sebenarnya, kita nak tanya kepada Encik Arifin, sebenarnya apakah itu wasiat yang kita war-warkan? Kita tahu dengan wasiat tapi kita tak tahu apakah sebenarnya itu wasiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bercakap tentang harta pusaka, biasanya Fiza, Suraya, Datuk, Datin, biasanya masyarakat akan sebut bila harta pusaka je, perkara pertama yang datang dalam fikiran mereka adalah wasiat. Kerana saya fikir ini ada sumbangan juga dengan pengaruh daripada cerita-cerita Allahyarham P.Ramlee, Abdul. Betul. Sehingga kan ada yang dah hafal skrip ya. Dan sebenarnya bila kita bercakap pasal harta pusaka, wasiat ini hanyalah salah satu daripada instrumen yang boleh dibuat untuk mengagihkan harta pusaka. Tetapi dalam Islam sebenarnya kita ada banyak instrumen lain. Contoh, kita ada hibah, kita ada dokumen harta sepercarian, kita ada amanah yang kita boleh buat mengikut lunas-lunas syariah. Jadi wasiat ni fungsi dia cuma ada dua sahaja bagi orang Islam, iaitu yang pertamanya fungsinya ialah untuk mengagihkan harta pusaka kita kepada bukan waris sehingga ke tahap maksima 1/3 selepas kematian kita. Jadi kalau kita bercakap dari segi pengagihan, fungsi wasiat yang pertama ialah jika kita ada hasrat untuk beramal jariah, nak membagihkan maksimum 1/3 kepada bukan waris. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bercakap dari sudut pentadbiran, wasiat adalah satu dokumen yang di mana kita nyatakan dalam wasiat ini perlantikan pentadbir harta pusaka. Selepas kita meninggal dunia, siapa yang akan takbir harta pusaka kita? Jadi sebenarnya bagi orang Islam yang perlu membuat wasiat, sebenarnya dua kategori ini saja. Yang pertama ada hasrat untuk beramal jariah, dan yang kedua yang mempunyai harta bernilai 600,000 ke atas, yang kes pusakanya akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil, kerana Mahkamah Tinggi Sivil perlukan pentadbir harta pusaka. Jadi bila sebut wasiat ni, dia bukan satu dokumen yang akan menyelesaikan semua masalah harta pusaka. Tidak. Dia cuma sebahagian saja fungsi dia. Kita akan elaborate lagi tentang wasiat ini, tapi sebelum kita tanya kepada Datuk, saya mungkin ada soalan kepada Datuk. Datuk sebagai seorang usahawan dan pengarah yang berjaya kan, kita tahu kan sebenarnya rakyat Malaysia dan terutama sekali orang Islam tidak begitu berpengetahuan dalam isu wasiat ni. Jadi Datuk pula bagaimana? Saya sebenarnya menganggap isu wasiat ni sebenarnya bagi orang Melayu kita ni isu sensitif sebenarnya. Sensitif kerana banyak peristiwa berlaku di kalangan kawan-kawan dia sendiri lah. Apabila berlaku kematian sebelah ayah dia, berlaku gaduh adik-beradik kerana tak sempat nak tukar nama, dan perkara ni juga pernah berlaku lah kepada saya dulu. Satu benda bukan kata besar sangat benda pun, contoh saya bagi. Saya pernah dulu di zaman saya masa sekolah lagi, ayah saya lah, arwah ayah saya sakit kuat. So dia adalah berpersimpanan sedikit untuk pergi haji. Dia dapat nak tunaikan haji, dia kan dia sakit kuat, kena kanser. So kita nak bercakap dengan ayah kita tahu, doktor dah bagi tahu masa time frame yang berapa lama dia tu kan. So kita bagi tahu dengan ayah kita, ayah kita melenting. Dan itulah sebenarnya satu fenomena yang berlaku kepada kebanyakan orang lain. Melenting, kau ingat aku nak mati ke? Kau nak gitu ke? Kau apa kau nak ingat harta aku? Jadi itu. Jadi benda-benda itulah sebenarnya apabila
bila kita cakap orang tua kita marah. Tapi macam arwah ayah saya selepas 2-3 hari dia jumpa saya, dia kata, Usop, apa yang kamu cakap tu betul tu lah kamu cakap. Dan selepas beberapa hari kemudian dia bawa ke ibu saya pergi ke bank ya, tukar nama semua apa, letak nama tu 2 nama kan. Dan ada beberapa harta kecil juga yang tukar nama mak saya. Dan benda tu alhamdulillah lepas tak sampai berbulan arwah ayah saya meninggal. Dan nasib baik kita dapatlah benda apa yang ditinggalkan tu. So berlaku pada kawan saya pula, kisah dia bapak dia berkeras, dia tak mahu sampai dia meninggal, dia ada berapa juta nilai harta dia yang tak dapat dituntut. Dan memakan masa proses yang begitu panjang, pergi ke mahkamah lapor lah semua kan, bertahun-tahun. Jadi itulah sebenarnya wasiat bagi saya amat penting lah. Supaya tidak menyusahkan anak. Jangan fikir hari ni, bagi setengah orang fikir hari ni anak-anak aku nak ambil harta aku. Pasal apa aku nak bagi dengan anak aku. Sebenarnya kita kena ada persediaan, sebab hidup ni sebenarnya dia pusing. Kita ingat setiap hidup akan mati. Betul. So kita mesti ada buat persediaan untuk anak kita. Apa yang kita cari hari ni, segala harta benda kita, walau banyak mana sekalipun, adalah bukan untuk kita, untuk generasi yang akan datang, anak-anak kita, anak cucu kita kan. Jadi bagi saya wasiat tu penting. Setuju dengan Datuk, apa yang Datuk sampaikan tu. Betul. Dan Datin pula, apa pandangan Datin? Jadi perlu ke kalau kita ikut faraid, hak kita sebagai wanita ni orang kata agak kurang sedikit lah. Jadi mungkin Datin sendiri apa pandangan Datin tentang wasiat ni? Sebenarnya saya selalu bagi tahu Datuk yang kita kena mulakanlah melakukan perkara tentang wasiat ni kan. Tambah macam Datuk ni. Jadi tu saya kata, saya selalu bagi tahu Datuk, kita kena mulakan dari sekarang. Kan? Letak nama anak harta, letak nama anak semua, buat persediaan. Kadang-kadang kita ni bekerja, saya tak nafikan. Saya Datin selalu kata, ayu kita belum lagi ni, sekian harta rumah kita ni semua belum lagi tu. Kita nanti dulu kita sibuk, tapi saya pun sebenarnya dalam proses sebenarnya. Ada perancangan kita akan buat dalam masa ni. Saya pun dah menjangkau usia 55 tahun sebenarnya. Dah masuk usia warga emas dah. 25 ke 55? Saya dengar tadi 25. Saya mendengar tadi 25 tadi. Wasiat ni bukan pasal kita nak mati besok ke. Tidak. Untuk menyusun harta yang boleh kita salurkan pada orang yang anak-anak kita sayang, menerima hak mereka. Hak mereka. Dan dia akan supaya sambung. soal hidup mati ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Kadang-kadang umur muda pun kita boleh mati juga kan. Jadi persediaan supaya tidak menyusahkan generasi selepas kita. Anak-anak kita, anak cucu kita. Kalau tidak, bapak dia banyak harta, bila bapak dia dah tak ada, dah tertinggal semua harta, menyusahkan lagi kan. Itu benda itu yang penting sebenarnya. Ia juga dapat mengelakkan daripada orang kata perebutan, penggelutan sesama adik-beradik. Okey, berbalik kepada Encik Arifin ya. Saya ingin bertanya ya, walaupun kita ada hukum faraid ya, iaitu hukum yang wajib dilakukan oleh orang Islam, tetapi mengapa masih ada sejumlah 40 bilion ya nilai harta yang belum lagi dituntut dan kes-kes yang belum diselesaikan sehingga kini? 40 bilion? 40 bilion. Banyak tu. Sebenarnya tadi ada disentuh pasal hak isteri ya. Saya nak berkongsi ya. Hak isteri ini sebenarnya kalau dalam hukum faraid, kalau suami ada meninggalkan anak, baik dengan isteri yang ini atau isteri yang sebelumnya, hak isteri cuma 1/8. Jika seorang isteri ya, jika 2 orang isteri, setiap seorang 1/16. Jika 3 orang isteri, setiap seorang 1/24. Kalau 4 orang isteri, setiap seorang 1/32. Encik Arifin, saya nak terangkan, nak tanya dengan lebih lanjut. Bermakna setiap isteri itu akan mendapat hak yang sama rata? Betul. Dia tak kira siapa senior, siapa junior. Okey. Hak dia Isteri sama muda rata. situ tak ada. Tak ada, tak kira. Saya ada satu soalan. Isteri tu lebih sikit. Katakan isteri yang kedua dan ketiga tidak diketahui kewujudannya sampailah si suami meninggal. Baru wujud pula. So, Ada macam mana extra pula? package punya. Malah saya dah berpengalaman 12 tahun buat kerja ni ya. Malah saya pernah jumpa di mana bila proses satu pesaka nak dibuat, tiba-tiba daripada anak isteri yang pertama tidak ada anak lelaki, cuma ada anak perempuan saja. Ya, tiba-tiba bila nak dibuat proses pentadbiran pesaka, timbul seorang lagi wanita yang mengatakan dia juga isteri si mati dan ada anak lelaki. Secara automatik dia punya formula faraid dia sudah pun berubah ya. Kerana anak lelaki ni adalah waris yang kuat. Itu sebab dalam faraid anak lelaki ni dipanggil asobah ataupun waris yang menghabiskan. Apa sahaja baki yang tinggal, anak lelaki sapu habis. Literally speaking lah. Jadi formula itu berubah. So kalau dalam kes isteri yang tidak dijangka kewujudannya ini, isteri pertama
cuma perlu endorse ataupun mengetahui, sebab dari segi hukum ini kalau saya ceritakan orang kata menggalakkan pula. Tetapi dari segi hukum, di mana pun dia nikah, kalau dari segi hukumnya itu sah, dia adalah isteri yang sah. Perbezaannya ialah bila proses satu pusaka dimulakan, si isteri kedua, ketiga yang mungkin nikah di sepadan dan sebagainya, mereka perlu mendaftarkan semula perkahwinan mereka ikut pentadbiran keluarga Islam di Malaysia. Itu isu pentadbiran. Tapi isu hak, isteri yang kedua, ketiga walaupun nikah di sepadan tetap berhak. Tak berhak sama. Jadi bila dalam kes yang saya cerita tadi, tiba-tiba saja formula faraid itu sudah pun berubah. Kerana isteri akan dapat setiap seorang 1/16, bakinya dibahagikan lagi 14/16 tu dibahagikan kepada semua anak-anak, yang perempuan satu bahagian, yang lelaki dua bahagian. Dan berbicara mengenai faraid ni Encik Arifin, dari segi Islamnya, hukum antara bapa zina dan juga anak zina, itu anak luar nikah, itu kita adalah bukan muhrim kita memang tidak ada tali persaudaraan. Betul. Jadi bagaimanakah kiranya si bapa itu ingin memberi hak kepada anak luar nikah ini, sedangkan dari segi faraid anak ini tak berhak untuk mendapatkannya. Jadi bagaimana caranya untuk kita memberi hak kepada anak itu? Okey, tadi saya dah cerita pasal wasiat Sekarang saya nak cerita pasal dokumen yang berbeza yang namanya hibah. Hibah ni maksudnya pemberian ataupun hadiah semasa kita hidup, dan hukum hibah ni kita boleh bagikan kepada sesiapa pun yang kita nak. Sementara kita nak bagi kepada orang yang bukan beragama Islam pun boleh. Jadi macam baru ni kami ada seminar bersama-sama dengan Perkim. Ramai saudara baru yang tanya, boleh tak saya ndak harta saya ni selepas kematian saya, ibu bapa saya warisi. Jika dia tidak membuat apa-apa dokumen, yang ni yang kita nak kena faham. Hari ini bila kita meninggal dunia sebagai warga negara Malaysia beragama Islam, harta pusaka kita tertakluk kepada sistem perundangan di Malaysia. Jadi bila berlaku kematian, tadi ada cerita pasal faraid kan. Faraid ni kalau kita nak draw satu line daripada A sampai Z, faraid ni sebenarnya ialah di Z, iaitu di penghabisan peringkat pengagihan. Hujung sekali. Bila berlaku kematian daripada A sampai ke Z itu, apa yang akan berlaku? Ini yang Datuk ada sebut tadi, turun naik mahkamah apa semua. Itu tidak ada kaitan dengan pengagihan. Pengagihan dia di hujung. Tetapi jika semasa dia hidup, contoh saya hibahkan rumah saya kepada isteri saya pun ada 3 orang anak perempuan je Datuk. Dari segi hukum faraid, sebahagian daripada harta pusaka saya, jika saya tidak buat sebarang dokumen, akan diwarisi oleh adik-beradik saya. Dari segi hukum faraid. Jadi saya dah buat satu dokumen hibah. Saya hibahkan, saya hadiahkan rumah saya kepada isteri saya. Jadi bila saya meninggal dunia, rumah yang telah saya hibahkan tadi sudah pun terkeluar daripada harta pusaka saya. Dia tidak akan diagih mengikut hukum faraid. Jadi adik-beradik saya tadi tak boleh nak mendapat hak. Sebentar Cik Arifin, kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Halo. Hello, siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, teruskan. Saya nak tanya pasal wasiat lah. Ya, teruskan. Bapak saudara saya, bapak saudara adik-beradik belah lelaki lah. Sama lelaki dia berkahwin. Tak ada anak. Tapi dia ada anak angkat. Anak angkat. Okey. Tapi dia ada buat wasiat lah sebelum dia meninggal. Tapi dalam wasiat tu, nama anak saudara dia satu orang pun tak ada lah. Jadi masih ada hak ke kita sebagai anak saudara menuntut dia? Anak saudara Okey, terima kasih Cik Ismail. Okey, Cik Arifin. Bila dia ada anak angkat saja, anak angkat ni cuma boleh bagi bahagian kalau dia buat wasiat. Macam tadi saya sebut mula-mula tadi, 1/3 maksimum. Jadi yang bapa saudara ni sebenarnya maksimum. Jadi yang bapa saudara ni sebenarnya kalau dia buat wasiat pun, di dalam dokumen wasiat itu peruntukan agihan harta pusaka dia yang berkuat kuasa dari segi undang-undang ialah sehingga ke tahap 1/3 sahaja. Jadi kalau misalnya harta dia 100,000, yang anak angkat ni boleh dapat hak cuma 33,000 sahaja. 1/3. Tidak lebih daripada itu. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau dia nyatakan macam mana lebih, pula kalau dia ingin memberikan lebih daripada 1/3? ini yang saya sebut tadi, kalau dia nak bagi lebih kepada 1/3, dia bagi hibah. Bukan wasiat. Jadi wasiat dengan hibah ni macam lembu dengan kerbau. Nampak serupa, fungsi serupa tapi berbeza. Dia punya dia akan memberi wasiat dan juga hibah kepada anak itu sendiri. Jadi macam pemanggil tadi sebenarnya dia boleh menuntut hak dia sebagai anak saudara kerana bapa saudaranya tidak ada anak. Dia boleh menuntut haknya sebagai anak saudara bagi baki bahagian 2/3 yang difaraidkan. Okey, baiklah. Nampaknya perbincangan kita memang sangat rancak. Sangat menarik topik kita hari ini. Ingin kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton semua. Jadi jangan
Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini. Kita kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Saya Suraya dan juga Fiza di Wanita Hari ini. Dan hari ini kita sedang membincangkan tentang topik yang begitu menarik, iaitu wasiat. Dan kita teruskan perbincangan kita. Kita nak tanya soalan kepada Datuk Yusof ya. Sebagai seorang ahli perniagaan ya Datuk, adakah Datuk telah mengambil langkah-langkah untuk mewasiatkan perniagaan Datuk? Sebab selalu kita cakap pasal harta, personal belongings, right? Bila cakap pasal perniagaan, adakah Datuk telah mengambil langkah-langkah tertentu? Kita sebenarnya dalam proses tu lah. Dalam proses lah. Sebab saya pun sekarang, syarikat saya dah berkembang selama 25 tahun. Syarikat Scope Production. Kemudian, of course, kita ada harta-harta kita kan. Anak-anak saya lah sekarang ni. Anak-anak saya dah dalam proses saya nak nak mewasiatkan kepada diorang apa yang patut kita bagi kan. Kita pun ada anak 4 orang 4 orang. Jadi kita confirm dengan Datin. Confirm 4 orang. Rasanya Datuk buat jumpa cik apa ni tadi buat itulah buat hibah. Buat hibah lah. Jadi apa yang kita orang sebenarnya pun banyak benda lah yang kita ni anak ni nak bagi rumah nak bagi tapi kadang kita pun tak praktikkan kerana kita sibuk. Tak sempat nak tapi dalam tahun ni memang dah bercakap. Saya ke 55 ke 55 memang nak kita buat. Sebab kadang kita sibuk kerja kita pun tak tahu, kita pun jalan dulu. Itu yang macam Encik Arifin terangkan tadi ya, wasiat hanya untuk mentadbirkan harta dan juga untuk memberi hadiah. Dan dalam kita sebagai orang Islam juga mempunyai hukum-hukum faraid di mana kalau anak perempuan mendapat 1 bahagian, anak lelaki akan mendapat 2 bahagian. Jadi kadang-kadang masalah ini akan menjadi pertelingkahan selepas si Polan itu meninggal dunia. Tetapi yang kita bincangkan tadi tentang hibah itu. Hibah itu di mana kita boleh memberi harta apa yang ada itu sama rata kepada semua anak. Itu Encik Arifin. Betul. Hibah sebenarnya lebih fleksibel dari segi pengagihan. Pengalaman saya lah, bila orang bercakap pasal harta pusaka, orang bercakap pasal pengagihan. Iaitu anak ni nak bagi rumah yang ini, anak yang ni nak bagi rumah yang ni. Kita bercakap pasal pengagihan. Pengagihan ini tidak boleh dilaksanakan dan berotomatik secara berkuat kuasa secara otomatik melalui wasiat. Tetapi kita boleh buat melalui hibah. Maknanya macam saya tadi, saya boleh hibahkan rumah saya kepada anak perempuan saya sebab saya ada 3 orang anak perempuan. Dan harta ini terkeluar daripada harta pusaka saya. Contoh macam usahawan seperti Datuk kami banyak jumpa kes di mana usahawan ini dia adalah check signatory kepada company dia. Bila usahawan ni meninggal dunia, company nak kena tukar check signatory. Betul. Nak tukar check signatory, kena buat board resolution yang baru. Board resolution yang baru perlukan board, tetapi usahawan ni tadi yang merupakan check signatory juga merupakan board. Dia dah meninggal dunia. Nak lantik board baru kena pergi kepada shareholder. Shareholder juga dah meninggal dunia. Yang sama. Pemegang amanah pun juga dah meninggal dunia. Jadi macam mana nak tukar check signatory? Check tiap bulan kena sign, nak bayar gaji dan sebagainya. Macam mana nak tukar check signatory? Kena dapat surat pentadbiran daripada mahkamah. Surat pentadbiran daripada mahkamah, kalau Mahkamah Tinggi Sivil di Lembah Kelang ni kita bercakap, paling cepat kalau kita tahu cara nak mendapatkannya, paling cepat 1,5 tahun. Ya Allah, lamanya. Macam mana nak sign gaji pekerja? Dia pergi macam mana? Jadi you dah bersedia ke? Bersedia dah buat. Kita ada buat company resolution semua. Pasal ayah mertua saya dah usia 82 tahun. Jadi kebetulan adik ipar saya, iaitu adik kepada Datin lah. Dia ni pengurus besar syarikat. Jadi yang sign check dalam syarikat saya lah. Saya dengan bapa mentua saya. Kita orang pernah nampak benda ni because yalah kita tak tahu soal hidup mati ni kan. So kita orang dah buat company resolution, kita dah buat dengan bank semua menguruskan bahawa sekiranya kalau sama ada saya tak ada, salah seorang mesti ada, gantikan dengan my brother-in-law sebagai pengurus besar. Kita dah planning dah. Saya terfikir tu sebab tak mau nanti jadi apa-apa dia buat je apa berlaku kan. Kita tak tahu. Kita tak tahu sama ada saya dulu ke apa ni bapa mentua saya dulu ke kan. Kita tak tahu. Maknanya Datuk peka dengan keadaan sekarang. Saya bimbang juga sebab banyak kata dia buatnya kalau staff setiap bulan kita nak sign check pun dekat setengah juta pencet nak bayar gaji pekerja semua. Jadi bayangkan tu. Jadi kita akan sambung sebentar lagi daripada apa yang Encik Arifin ingin sampaikan. Kita ada satu lagi panggilan. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, I'm Tengku from Kedah. Ya, Tengku soalannya. Okay, saya ada soalan. Ya. On behalf of my mother-in-law. Ya. Okay, arwah almarhum bapa mentua saya meninggal dunia pada tahun 1990. 1990 ya. Okay. Dia ada isteri kedua. Isteri kedua ni dinikahi di selatan Thailand. Okay, selepas arwah bapa mentua saya meninggal, dia tak meninggalkan wasiat lah kan.
untuk isteri kedua ni menikah di Thailand ni, dia menggunakan dia masuk ke Malaysia daftar selepas arwah meninggal. Oh, okey. Okey, macam mana saya nak tanya tu? Oh, okey. Lepas tu borang untuk kuasa untuk mentadbir harta pusaka tu jatuh kepada isteri pertama. Kemudian beberapa tahun lepas tu dicabar oleh isteri kedua di mahkamah sivil. Dan pemberian surat pentadbir harta pusaka dikeluarkan atas nama isteri kedua. Walhal pernikahan tu tak sah sebab dia menggunakan borang pernikahan kali pertama. Cik Tengku, adakah isteri kedua tu mempunyai waris lelaki? Ya, ada. Tapi saya sekarang tengah mempertikaikan di Mahkamah Syariah Negeri Kedah. Adakah waris-waris lelaki ini layak menerima sebab didaftarkan selepas arwah meninggal? Cik Arifin ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan, Tengku? I think that's been enough. Okay. Jadi terima kasih Cik Tengku. Rasanya Cik Arifin pun telah terangkan di awal tadi. Mungkin Cik Arifin mungkin boleh terangkan sekali lagi kepada pemanggil tadi. Dia ada perbezaan di antara hukum mengikut hukum syarak kita dan juga undang-undang pentadbiran. Yang kita nak kena faham macam ni lah. Saya biasa berjumpa waris dan kadang-kadang waris yang tak berpuas hati mengatakan pernikahan ni berlaku di negara jiran Jadi sepatutnya isteri yang kedua ni tidak menerima hak. Dari segi hukum, macam saya sebut tadi, dari segi hukum pernikahan dia tetap sah. Kecuali kalau dia guna sindiket, rukun-rukunnya tak lengkap dan sebagainya, itu tidak sah lah. Tetapi dari segi hukum pernikahan dia sah walaupun dia menikah ataupun dia mendaftarkan semula pernikahan itu selepas 1990 ketika ayahnya sudah pun meninggal dunia. Isteri kedua dan anak-anak dia tetap mendapat bahagian. Jadi dari segi bahagiannya lengkap lah. Tetapi dari segi pengeluaran surat mentadbir pusaka, bila dikeluarkan kepada isteri yang pertama, dan isteri pertama sepatutnya ketika dia dapat surat pentadbiran pusaka, dia sepatutnya menguruskan harta pusaka itu secepat mungkin dan dia bertanggungjawab untuk agih semula kepada waris-waris termasuk isteri kedua dan anak isteri yang kedua. Cuma saya kurang faham kenapa surat pentadbir daripada isteri pertama itu boleh dibatalkan dan dikeluarkan kepada surat pentadbir isteri yang kedua. Sebab dalam keadaan surat pentadbir pertama dibatalkan, pentadbir pertama diganti dengan pentadbir yang kedua, biasanya kerana pentadbir mati ataupun pentadbir ini disahkan tidak sioman, tidak waras akal fikiran. Jadi barulah surat pentadbiran kedua dikeluarkan. Tapi dari segi hukumnya, nak beritahu Tengku tadi dari segi hukumnya isteri yang kedua dan anak-anak dia tetap mendapat bahagian. Mereka mempunyai hak. Dia tetap daripada harta pusaka. Jadi mungkin apa yang boleh Cik Tengku kemukakan ialah tentang hak pentadbir kedua itu tadi. Jadi boleh dikemukakan di mahkamah lah. Okey, itu dia. Okey, daripada tadi kan Encik Arifin mengatakan hukum faraid ni kan dia daripada A sampai Z, dia sebenarnya Z saja. So boleh tak Encik Arifin menceritakan langkah-langkah yang sepatutnya dilangsungkan, dilangsaikan sebelum kita sampai ke hukum faraid? Okey, ada 3 kategori agensi yang terlibat bila berlaku kematian, perkara pertama yang waris mesti buat keputusan ialah siapa yang nak dilantik jadi pentadbir. Ataupun wasi itu ke? Wasi, siapa yang nak dilantik jadi pentadbir. Itu perkara yang pertama. Kemudian jika yang masalah pentadbiran, kalau kita tengok macam kes Tengku ni tadi, masalah pentadbiran lah sebenarnya. Bukan masalah agihan, masalah pentadbiran. Agihan faraid tu sudah jelas. Tetapi dari segi agihan, siapa yang dari segi pengurusan, siapa yang nak jadi pentadbir. Okey. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau harta kita bernilai 600,000 ke bawah, surat pentadbiran pusaka kita boleh mohon di pejabat pusaka kecil yang kebiasaannya terletak di pejabat tanah daerah. Kalau harta kita 600,000 ke atas, kita kena pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil untuk mendapatkan surat pentadbiran kuasa, surat pentadbiran pusaka. Masalahnya bila kita nak pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil, terutamanya orang yang harta 600,000 ke atas, mahkamah akan tengok semasa hidup si mati ada melantik wasi atau tidak. Jika tidak ada sebarang dokumen si mati ni melantik wasi semasa hidupnya, maka yang akan dikeluarkan dipanggil sebagai surat pentadbiran pusaka. Kalau dia ada dokumen yang melantik wasi, yang akan dikeluarkan dipanggil grant of probate. Itu dua benda yang berbeza. Siapa yang layak dilantik menjadi wasi itu sebenarnya? Yang layak dilantik menjadi wasi ialah sesiapa di kalangan waris, termasuk juga kreditor. Maknanya orang yang bagi kita hutang, mereka pun layak menjadi pentadbir. Jadi isu inilah yang bila kami tanya waris bila berlaku kematian, yang mana nak mula dulu. Sebab dalam masa yang sama, kalau di Mahkamah Tinggi Sivil tadi, kita perlu dapatkan sijil faraid daripada Mahkamah Syariah. Jadi bila kita tanya waris where to start, waris tak tahu. 95% waris kata they do not know where to start.
Sebab di Semenanjung Malaysia kita mewarisi sistem pentadbiran British kan. Jadi orang Islam di Semenanjung Malaysia proses pengurusan pusaka melibatkan 2 jurisdiksi, Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Jadi kebanyakan waris bila dia tak tahu apa nak buat, dia akan kata tak apalah, nanti balik raya tahun depan kita jumpa adik-beradik, kita bincang. Bila raya tahun depan salah seorang waris dah meninggal dunia. Jadi anak kepada waris yang meninggal dunia, anak saudara pun join the bandwagon. Jadi lama-kelamaan tu yang kita jumpa kes macam di Kampung Baru Kuala Lumpur di mana tanah mempunyai waris yang berlapis-lapis sehingga 70-80 orang sehingga. Macam mana nak bagi tu ya? Jadi macam mana nak buat urusan pentadbiran? Faraid jelas tapi pentadbiran. Jadi Suraya tanya tadi, faraidnya memang ada di Z. Tapi antara A sehingga Z ni nak turun naik mahkamah borang apa nak isi, siapa nak bayar kos? Ini yang isu menyebabkan waris menangguhkan proses pengurusan harta pusaka. Itu yang menyebabkan kita ada banyak proses masalah harta pusaka hari ini. Cik Arifin ada menyebut tadi tentang pentadbiran itu juga layak di takbir oleh kreditasi tadi. Kreditor. Dan contohnya begini kalau si peluk ini sewaktu hidupnya mempunyai mungkin banyak aset dan juga orang kata tanggungan, kemudian dia membeli barangan-barangan itu dengan adanya garantor. Okey, adanya garantor, penjamin kemudian si peluk itu meninggal dunia dan bebanan hutang itu diberikan kepada garantornya untuk menghabiskan segala hutang yang ditinggalkan oleh si peluk inilah. Jadi hak garantor itu, penjamin itu, hak penjamin itu. Memang ada kes yang kita jumpa sedemikian datang berjumpa dengan kita kan. Tapi biasanya jawapan kita lah tak dapat dia nak tolong. Sebab garantor tu memang tanggungjawab dia, salah satu daripada tanggungjawab dia. Tetapi jika waris-waris mempunyai rasa tanggungjawab, katalah si mati tadi ada 1 juta nilai harta pusaka dia, kemudian dia ada hutang 800,000 yang digarantorkan oleh sahabat dia. Bila dia meninggal dunia, definitely kreditor akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan hak forfeit harta pusaka dia, ambil bahagian hutang mereka dan baki dipulangkan semula kepada waris. Definitely. Tapi itu kalau kreditor dapat berbuat sedemikian. Kalau kreditor tak dapat buat sedemikian dan garantor ni yang terpaksa menanggung, jika waris-waris mempunyai perasaan tanggungjawab sebab kita nak kena ingat Rasulullah kata roh seorang mukmin itu tergantung selagi hutangnya tidak diselesaikan oleh waris. Jadi kalau waris bertanggungjawab, dia kenalah mengeluarkan perbelanjaan, tolong ganti balik duit yang garantor dah bayar. Kita sebenarnya akan berbicara dengan lebih lanjut ini bersama Encik Arifin esok. Jadi dengan tetamu-tetamu yang lain. Jadi sebelum simpan soalan tu untuk esok. Jadi kita dah ucapkan terima kasih kepada Encik Arifin kerana bersama-sama kami. Dan sebelum kita berehat, mungkin Datuk ingin mengatakan sesuatu tentang wasiat ni ataupun bagaimana Datuk rasa kita perlu menyedarkan orang Islam tentang kepentingan wasiat ni. Saya rasa bukan apa-apa pun kita sebagai orang Islam kita harus buat persediaan. Especially kita sebagai ibu bapa kan. Jangan terlalu sensitif lah. Apabila anak-anak bicara soal wasiat, soal jangan sensitif. Betul. Jangan kita rasa orang nak ambil harta kita anak-anak. Tidak. Jadi kita kena open. Kita kena sedar bahawa hidup ni satu pusingan. Kita pergi, anak kita perhatikan kita. Dan bagi Datin, saya sokonglah apa yang Datuk cakap ni kan. Dia sepatutnya berbuat perkara yang sama lah kan. Untuk kesejahteraan anak-anak masa depan, supaya tak ada perbalahan di kemudian hari itu tapi jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Datin dan Datuk yang sudi meluangkan masa berkongsi. Berkongsi ni orang kata this is lah macam personal kan, orang kata peribadi, tapi sanggup dikongsikan bersama dengan penonton-penonton wanita hari ini. Tapi jangan ke mana-mana, teruskan dengan perbincangan isu wasiat ini esok bersama dengan rakan setugas. Jadi kita berehat ketika Suraya. Kita berjumpa lagi selepas ini.